Johor catat kejayaan tumpas sedikit dadah bernilai 210 juta ringgit. Tokoh berkaliber dan berintegriti bakal sertai jawatan kuasa khas bebas darurat. Dan salam hormat, Berita Wilayah 17 Januari 2021 bersama saya Miza Usni Muhammad dan juga rakan juru bahasa isyarat Samuel Chu. Dan seperti biasa kami akan terus membawakan kepada anda kemaskini berita seluruh negara. Tiga negeri berlintas langsung yang akan dimulakan dengan Rita Aloysius Malik dari RTM Sabah yang menumpukan perkembangan banjir. Dan seterusnya kita ke Sarawak. Kita akan bersama Abang Muasili Abang Abdul Samad yang akan menumpukan laporan perkembangan banjir dari sana. Dan akhir sekali kita akan bersama Nur Ain Abu Bakar membawakan perkembangan dari Perak dan antara fokusnya ialah aspek kebajikan pekerja tempatan dan asing. Jadi terus setia bersama Berita Wilayah. Tiada motif politik di sebalik proklamasi darurat yang dilaksana ketika ini dan jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan pengurusan COVID-19 secara lebih berkesan dan kepentingan awam menjadi keutamaan kerajaan. Dan saya percaya apabila COVID ini selesai, masalah COVID ini telah menurun bilangannya, lengkuknya telah pun menurun dan darurat ini ditamatkan, saya amat yakin bahawa kerajaan yang ada pada hari ini di bawah kepimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri kita, saya rasa tidak akan menunggu lama lah untuk menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15. Ya. Ini COVID ini adalah isu hidup mati. Pilihan raya hanya isu menang kalah. Kalau menang jadi kerajaan, kalau kalah jadi pembangkang. Datuk Taqiyuddin berkata demikian ketika menjadi tetamu rancangan Bicara Naratif yang disiarkan secara langsung di TV1 malam tadi. Menurut beliau, Yang di-Pertuan Agong sebelum ini memperkenan pengisytiharan darurat bagi menangguhkan pelaksanaan pilihan raya kecil di Parlimen Batu Sapi, Parlimen Greek dan Dewan Undangan Negeri Bugaya selari usaha membendung penularan COVID-19. Mengulas mengenai pentadbiran Kerajaan Persekutuan dan Negeri sepanjang tempoh darurat, Datuk Taqiyuddin berkata jemaah menteri dan barisan kepimpinan kerajaan negeri masih kekal dengan fungsi dan tugas yang sama. Ia selaras peruntukan dalam Ordinan Darurat Kurungan Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Beberapa tokoh berkelayakan dikenal-pasti untuk dinamakan menganggotai jawatankuasa khas bebas darurat bertujuan memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Antara tokoh tersebut termasuklah bekas Ketua Hakim Negara, bekas Ketua Polis Negara, aktivis sosial serta beberapa pakar kesihatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan berkata surat berkaitan juga telah dihantar kepada Ketua Pembangkang di Parlimen meminta 3 nama bagi menganggotai jawatan kuasa tersebut. Kerajaan telah bersetuju membentuk jawatankuasa ini dengan perkenan Yang di-Pertuan Agong dan akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong seorang pengurusi dan sejumlah bilangan ahli jawatankuasa yang mewakili pelbagai pihak. Ya.
Tambah beliau, penubuhan jawatankuasa itu akan dibuat secara telus. Sebelum ini, Al-Sultan Abdullah berkenan dengan cadangan kerajaan bagi pembentukan satu jawatankuasa bebas yang akan dianggotai ahli parlimen kerajaan dan pembangkang serta pakar berkaitan. Beliau berkata demikian ketika menjadi panel dalam rancangan bicara naratif di Angkasa Puri malam tadi. Polis Johor sekali lagi berjaya mematahkan sindiket pengedaran dadah terbesar berjumlah 210 juta ringgit dan tangkapan terbaru melibatkan seorang suspek berusia 34 tahun pada 14 Januari lalu di Taman Mount Austin, Johor Bahru. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin PC berkata tangkapan terbaru itu hasil operasi susulan selepas tangkapan 15 suspek pada 12 Januari lalu yang membawa rampasan bernilai 125.8 juta ringgit. Menerusi tangkapan terbaru, suspek menjadikan sebuah kilang di Taman Mount Austin dan 2 buah rumah sewa di Taman Setia Indah sebagai stor penyimpanan dadah. Pelbagai jenis dadah, peralatan memproses dan kenderaan mewah dirampas serta disita. Kita dapat mengesahkan bahawa sindiket tuan telah beroperasi sejak 2018. Pada 2018 tuan mereka hanya menghasilkan pil ketamin dan ekstasi tuan. Dan bermula pada awal tahun 2020 mereka mula menghasilkan Aramin-5 tuan. Kalau tuan-tuan tengok precursor yang kita rampas, peralatan memproses dadah yang kita rampas tuan semua diperoleh daripada China tuan. Beliau berkata demikian ketika sidang media yang turut dihadiri Timbalan Ketua Polis Johor, Dato' Kau Kok Chin. Seorang lagi suspek yang merupakan mekanik berusia 38 tahun ditahan semalam pada pukul 2.30 petang di Taman Gaya, Johor Bahru. Semua suspek direman 4 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI meluluskan peruntukan RM100,000 bagi menaik taraf sistem perparitan di Kampung Bukit Raja Darat Pengerang, Kota Tinggi Johor. Peruntukan tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan dalam menaik taraf prasarana dan infrastruktur di daerah tersebut. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata inisiatif tersebut adalah hasil laporan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di dalam mesyuarat tinggi Kabinet selepas lawatan beliau ke Kota Tinggi sebelum ini. Mengikut laporan awal daripada Jabatan Teknikal, ada keperluan sebanyak RM100,000 untuk tujuan tersebut dan saya telah memberikan kelulusan serta-merta dan meminta JPS dan pejabat daerah untuk segera mengemukakan laporan bagi meneruskan projek naik taraf sistem perparitan di kampung tersebut. Selain itu, beliau turut memaklumkan keperluan menyediakan peruntukan RM8 juta bagi memelihara cerun dan tebing di Kota Tinggi ekoran kejadian tanah runtuh berhampiran kawasan penduduk peneroka Felda disebabkan banjir baru-baru ini. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program misi bantuan bencana banjir MITI dan agensi lain serta kerjasama Persatuan Pengilang Malaysia di kota kecil Kota Tinggi. Dalam pada itu, Datuk Seri Azmin turut memaklumkan beliau telah menulis surat kepada Majlis Keselamatan Negara bagi menjalankan program tersebut. Banjir di Johor pulih dan 2 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di Batu Pahat dan Segamat ditutup sepenuhnya pukul 2 petang tadi. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar R. Vriyatnaden berkata kesemua 93 penduduk terjejas daripada 23 keluarga di 2 PPS itu dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Bagaimanapun, jalan Kota Tinggi Kluang masih ditutup kepada semua kenderaan berikutan tanah runtuh di Taman Seri Impian. Korban banjir di Johor sejak hari pertama sehingga hari ini kekal 3 orang. Jabatan Amal Malaysia antara pihak yang turun padang dalam membantu operasi pasca banjir di kawasan terjejas seluruh Pahang dan mengikuti operasi tersebut bersama Atira Haswahdi. Silakan.
Terima kasih rakan penyampai. Hari ini saya berada di Kampung Rumbia Pekan, di mana sebahagian kawasan yang terjejas di daerah Pekan ini mula menunjukkan penurunan dari segi pemindahan penduduk ke pusat pemindahan sementara PPS, dan pastinya pasca banjir mula digerak atur oleh pihak-pihak tertentu bagi membantu penduduk kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan yang selesa. Dan ketika ini bersama saya Timbalan Pengarah 1 Jabatan Amal Malaysia Negeri Pahang, Encik Halmi Ismail. Apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, baik Encik Halmi. Dengan pelaksanaan SOP PKPB yang terkini di Negeri Pahang, mungkin Encik Halmi boleh terangkan bagaimana pasukan digerak atur bagi memastikan pematuhan itu berjalan dengan baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, memandangkan kita dalam pasca banjir dalam norma baru, iaitu PKPB yang kita sedang alami sekarang ni. InsyaAllah semua anggota yang kita turun untuk membantu, kita dah maklumkan kepada semua anggota, utamakan keselamatan dan juga patuh pada SOP yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Pahang dan juga Malaysia lah. Okey, jadi Encik Halmi, bagaimana pula dengan pasukan yang digerak aturkan di seluruh negeri Pahang, dan mungkin boleh jelaskan sedikit kawasan mana yang mula-mula digerak aturkan untuk dalam operasi pasca banjir ini? Okey, untuk operasi pasca banjir ini kita bermula daripada kawasan ataupun daerah Raub. Yang mana di Raub dia surut lebih awal lah. Selepas pada Raub kita berpindah kepada Cameron Highland, iaitu di Dun Jelai, dan juga berpindah ke Kuala Lipis, dan terusnya ke Jerantut, Temeloh, Maran, dan yang terakhir sekali inilah orang kata Penamat dah, insya-Allah, yang mana kita gerakkan pada hari ini di kawasan ataupun Parlimen Pekan, sekitar lebih kurang, kalau saya tak silap saya, lebih pada 150 orang yang kita telah pecahkan kepada beberapa kumpulan lah. Yang mana hari ini kita ada 5 kumpulan, yang mana di sebelah Gancong sana dan juga Lameh, dan juga di sepanjang jalan yang daripada sini ke Bandar Pekan lah. Dan juga boleh saya rangkumkan kepada keseluruhan tugasan pasca banjir yang bermula daripada Raub itu hari, saya rasa lebih daripada 300 anggota yang turun untuk membantu. Walaupun kita sedar selepas pada pengumuman Perdana Menteri PKP, yang mana anggota luar tidak dibenarkan masuk untuk membantu. Jadi saya terpaksa ambil inisiatif untuk mengerahkan seluruh anggota dan juga Jabatan Kuasa Pemuda untuk mengerahkan semua ahli-ahli di peringkat akar umbi lah untuk membantu masyarakat. Seperti mana hari ini kita bermula di sini untuk membantu klinik kesihatan pada Rumbia dulu. Selepas ini kita akan pergi ke rumah-rumah. Dan untuk maklumat sahabat-sahabat, hari ini juga Pesuruhjaya PAS Pahang juga turun ke Kampung Aceh. Dan di hari ini di Maran, iaitu Dun Cenoh, Bera, masih lagi beroperasi untuk pasca banjir ni. Okey, baik Encik Halmi, terima kasih atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Dan diingatkan lagi sekali, di Pahang mana-mana NGO yang ingin hulurkan bantuan ataupun berkhidmat terus harus berdaftar terlebih dahulu dengan pihak berwajib bagi memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi dengan sebaiknya. Jadi saya kira itu sahaja dari Pekan Pahang, kembali bersama rakan penyampai. Baik, terima kasih Atira. Sementara itu, 3 daerah di Pahang melibatkan daerah Pekan, Kuantan dan Maran masih lagi terjejas akibat banjir. Bagaimanapun setakat jam 4 petang tadi, jumlah penduduk dipindahkan di 3 daerah terbabit terus mencatatkan penurunan kepada 2,898 orang daripada 806 keluarga. Jumlah itu berkurangan berbanding 3,349 orang daripada 924 keluarga pada pukul 2 petang tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebakaran
Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua mereka yang terjejas kini ditempatkan di 32 buah pusat pemindahan sementara PPS yang masih dibuka. Pekan masih merekodkan jumlah penduduk terjejas paling ramai dipindahkan dengan 1,893 orang daripada 544 keluarga ditempatkan di 18 buah PPS. Diikuti Kuantan dengan 715 orang daripada 157 keluarga di 5 buah PPS dan Maran 330 orang daripada 105 keluarga di 8 buah PPS. Dan untuk perkembangan cuaca semasa, kita terus saja bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Azira Samsudin. Silakan Azira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hujan dari buk petir di 1-2 tempat kini tertumpu di sekitar negeri Kedah, negeri Perak, Selangor, negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan negeri Pahang. Dijangkakan keadaan ini akan mula beransur reda pada awal malam nanti. Di negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan berserta ribut petir kini berlaku di hampir kesemua bahagian di kedua-dua negeri berkenaan termasuk di wilayah Persekutuan Labuan. Namun, keadaan cuaca yang lembap di sekitar negeri Sabah ini dijangkakan boleh berpanjangan sehingga ke hari esok. Berikutan terdapat pergerakan masuk kelompok awan aktif yang membawa hujan berserta ribut petir secara konsisten dari kawasan perairan yang berhampiran. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengemas kini amaran cuaca dengan mengeluarkan amaran cuaca peringkat bahaya di kawasan yang bertanda merah dan amaran cuaca peringkat buruk di kawasan yang bertanda jingga. Amaran cuaca peringkat buruk dan bahaya ini berkuat kuasa sehingga ke lewat malam nanti. Selain itu, amaran cuaca peringkat waspada turut dikeluarkan bagi kawasan yang bertanda kuning di sekitar negeri Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Amaran ini pula berkuat kuasa sehingga ke hari esok. Dijangkakan mulai pada hari esok, intensiti hujan di kawasan yang bertanda jingga dan merah tadi akan berkurangan, namun hujan lebat dijangkakan masih lagi boleh berlaku di sekitar kawasan yang terbabit. Oleh itu, mulai pada hari esok, amaran terperingkat di kawasan yang berkenaan akan diturun taraf kepada amaran cuaca peringkat buruk dan waspada. Amaran ini pula berkuat kuasa mulai pada hari esok sehingga ke 19 Januari nanti. Oleh itu, penduduk setempat dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan yang berkedudukan rendah. Bagi kawasan perairan negara pula, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut gelora kategori kedua dan ketiga. Amaran ini pula berkuat kuasa sehingga ke 20 Januari nanti. Dijangkakan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter di kawasan yang berkenaan. Sekian saja info cuaca pada petang ini. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO.
bertemu kembali. Operasi sanitasi awam akan ditingkatkan di wilayah Persekutuan berikutan kes jangkitan COVID-19 semakin meningkat. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, langkah itu diambil selepas mengambil kira pandangan rakyat berhubung keperluan sanitasi di wilayah itu bagi mencegah penularan wabak tersebut. Sebagai Menteri Wilayah Persekutuan, saya nak lakukan yang terbaik yang boleh kita lakukan. Saya dapat pandangan daripada orang ramai yang menegur kerajaan, dan saya rasa teguran ini adalah juga satu teguran yang baik sebenarnya. Dikatakan bahawa macam kerja-kerja sanitasi ini dah kurang balik. Dulu rancak sangat ke sanitasi. Waktu COVID tak banyak. COVID 200-300 sanitasi. Bukan mana diturun ramai. Kata sekarang kes begini. Tak nampak kerja-kerja sanitasi. Setakat semalam, 48 sanitasi dilakukan meliputi Sekolah Kafa di Bukit Bintang, Ceras, Segambut, Wangsa Maju dan Titi Wangsa. Beliau berkata demikian semasa berkongsi perkembangan semasa COVID-19 wilayah Persekutuan melalui laman Facebook kementeriannya. Tambahnya, orang ramai dinasihati mematuhi prosedur operasi standard SOP, terutamanya di tempat awam seperti pasar dan taman awam. Kadar positif ujian COVID-19 dalam tempoh 2 minggu ini kini melebihi 8%, lebih membimbangkan kapasiti kemudahan perubatan kritikal seperti unit rawatan rapi, ICU dan bantuan alat pernafasan juga semakin berkurangan. Koordinator Imarat Task Force COVID-19 Dr. Ahmad Munawar Helmi Salim berkata trend peningkatan itu melebihi kadar yang disarankan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO iaitu kurang daripada 5%. Ia sekaligus menunjukkan virus tersebut semakin merebak dalam masyarakat. Sekarang tak silap secara average 8%. Tapi dari keseluruhan daripada Mac sampai ketika ini mungkin 1 hingga 2%, which is rendah, tapi itu keseluruhan. Kita kena tengok keadaan sekarang. Keadaan sekarang kadar positif dia tinggi. Itu antara indikator menunjukkan memang sudah ada dalam komuniti dan sudah makin merebak teruk lah. Nombor 2, bila kita tengok kapasiti katil. Kapasiti katil memang kita tahu memang pihak KKM sudah maklumkan memang kapasiti katil itu sudah berkurangan. Tetapi yang kita risau sangat kapasiti ICU, katil ICU, kapasiti ventilator, itu yang menunjukkan indikator yang makin teruk. Keadaan di hospital bukan saja yang tiada simptom, tetapi yang sudah kategori 3 hingga 5. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. 90 kompaun dikeluarkan Polis Melaka sepanjang 4 hari pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 atas pelbagai kesalahan. Timbalan Ketua Polis Melaka, Datuk Syarul Lalil Mazduki berkata kesalahan tertinggi dikesan ialah tidak memakai pelitup separuh muka di tempat awam selain premis makanan, gagal menyediakan buku kedatangan dan pemeriksaan suhu pelanggan. Selain itu, sejumlah 74 kenderaan daripada 17,392 kenderaan yang diperiksa pada Sekatan Jalan Raya SJR telah diarah berpatah balik. Ia susulan kegagalan pemandu mengemukakan surat kebenaran rentas daerah atau negeri selain alasan yang diberikan tidak munasabah. Dan setakat ini, kalau kita lihat daripada hari pertama 13 hari bulan itu, kita pun telah telah membuat pemeriksaan secara agak detail kepada lebih kurang 17,392 kenderaan. Ini pemeriksaan. Dan daripada 17,000 itu tadi, sebanyak 74 kenderaan telah pun diarahkan untuk berpatah balik ataupun tidak dibenarkan untuk meneruskan perjalanan. Tambahnya, sehingga semalam sebanyak 1,596 surat kelulusan merentas daerah dan negeri kepada orang ramai atas pelbagai urusan. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan tinjauan di SJR Plaza Tol Aikroh malam tadi.
Pelbagai strategi dirangka peniaga-peniaga di Melaka untuk terus bertahan dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 13 Januari lalu dan antaranya media-media sosial menjadi pilihan promosi. Tinjauan RTM Melaka di sekitar Melaka mendapati rata-rata peniaga makanan belajar daripada pengalaman terdahulu dengan membuka perniagaan lebih awal selain mempromosikan menu menggunakan Facebook, Instagram dan Telegram serta menyediakan khidmat penghantaran. Sebagai peniaga, masa PKP ni memang kita akan rasa terjejas lah banyak sebab customer dah tak datang kepada kita dan kita kena pergi kepada customer. So sebagai orang kata langkah untuk kita orang berniaga, untuk kekal berniaga, kita buat COD. Saya juga ada mendaftar Grab dengan Panda supaya senang dan memudahkan pengguna lah untuk order kita punya makanan. Sebelum ni memang kita berniaga malam. So sekarang ni kita buat siang, so kita kena tukar masa perniagaan. Bagi mudahkan customer lah untuk order, kebiasaannya order untuk makan tengah hari lah. Sekarang saya tengah usaha untuk buat pagi sampai pukul 7. Sebab sekarang tak boleh sampai pukul 8 sebab dah sekolah pukul 7. So InsyaAllah semua, kalau hari weekend tu agak slow sikit sebab kebanyakan orang cuti. So kalau weekdays tu insyaAllah kita boleh pukul lah sikit. Itu yang harapkan masing-masing kuasa viral untuk diorang beritahu ke kawan-kawan diorang. Jadi insyaAllah lah boleh. Promosi kebanyakan kita guna IG, Instagram dengan Facebook dengan Telegram. Tapi bezalah sikit dengan walk in dengan delivery. Delivery tu boleh lah kira kad. Sebab dia tak boleh lebih 10 km. PKP perniagaan agak memberansangkan, tapi masuk je PKP yang kedua ni agak terjejas lebih daripada 50% jugalah. Tapi terpaksa ambil inisiatif sendiri dengan sebelum ni orang dine in boleh makan semua. So ni terpaksa lah gunakan rider ataupun aplikasi Foodpanda ke Grab untuk menampung kehidupan seharian lah. Tiada perintah kawalan pergerakan PKP di Kedah. Rakyat di negeri ini dinasihat tidak panik dengan penyebaran berita palsu menyatakan Kedah akan dikenakan PKP bermula hari ini hingga 31 Januari. Maklumat tersebut adalah tidak sahih dan PKP hanya akan dilaksanakan sekiranya Kedah mencatatkan angka COVID-19 melebihi 80% melibatkan komuniti. Pengerusi Jawatankuasa Penerangan, Komunikasi dan Multimedia, Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kedah, Romani Wan Salin berkata 60% kes jangkitan COVID-19 di Kedah kini adalah melibatkan kluster tembok. Justru beliau meminta orang ramai untuk tidak menularkan maklumat tidak sahih hingga menimbulkan kekeliruan dan kegusaran awam. Dalam perkembangan sama, Romani turut menasihat masyarakat tidak membuat pembelian panik dan memberi jaminan barangan keperluan mencukupi. Tak perlu panik lah. Jadi Kementerian Perdagangan Hak Luang Pengguna memastikan barang sentiasa mencukupi. Walaupun barang apa pun, kalau mana-mana pihak nak mencatu, seperti sekarang ni ada yang kata minyak masak nak mencatu, tapi insya-Allah pihak Kementerian Perdagangan sentiasa memantau. Pada tahun lepas pun, pada tahun 2020 pun pihak Kementerian Perdagangan Hak Luang Pengguna telah memantau 52,000 lokasi lebih memastikan barang mencukupi. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu program Hello YB di Radio Malaysia Kedah FM. Turut hadir pengarah penyiaran Kedah, Syarimah Abu Bakar. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak akan bersidang sehingga suatu masa yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sepanjang tempoh darurat berkuat kuasa, pilihan raya umum, pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil tidak akan diadakan. Saya memberikan amaran keras sesiapa yang cuba mengganggu gugat usaha kerajaan untuk mengurus pandemik COVID-19 dan ekonomi negara akan diambil tindakan tegas demi kesejahteraan rakyat dan keselamatan negara. Kita ke
ke perkembangan banjir di Sabah. Setakat pukul 4 petang tadi, keadaan banjir tidak banyak berubah, menyaksikan jumlah penduduk yang dipindahkan ke PPS terus meningkat. Jadi untuk perkembangan lanjut, kita langsung bersama Rita Aloysius di studio mini Kota Kinabalu. Silakan Rita. Miza, terima kasih. Salam sejahtera. Berita dimulakan dengan perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS meningkat kepada 348 orang setakat pukul 4 petang tadi. Sebanyak 91 keluarga dari 191 kampung ditempatkan di 9 PPS melibatkan 9 daerah. Daerah Kota Kinabalu, Pinampang, Putatan, Tuaran, Kota Blud dan Papar menjadi daerah terbaharu dilanda banjir selain Pitas, Beaufort dan Paitan yang dilanda banjir sebelum ini. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, 45 orang penduduk di Pitas ditempatkan di PPS Dewan Kampung Kusilad, 52 orang di PPS Dewan Bin Sulong, 21 di Dewan Kampung Kubambangan Paitan, 39 orang di Dewan Likas, Masjid Jamek Kota Kinabalu 62 dan 25 orang di Dewan Serbaguna PPR Ketiau Putatan. Turut ditempatkan 38 orang di Rumah Kelab Kompleks Sukan Penampang dan 32 orang di Dewan Datuk Seri Panglima Muhammadun Banir Beaufort dan Dewan Tun Said Kota Blud menempatkan 34 orang. Sementara itu, Jalan Kota Kinabalu Keningau Tenom ditutup disebabkan laluan tidak selamat dan runtuhan masih berlaku. Orang ramai dinasihati menggunakan laluan alternatif Jalan Kota Kinabalu Kimanis, Keningau dan Jalan Tambunan Ranau. Penduduk yang terjejas banjir di Sabah akan menerima bantuan bakul, makanan dan wang tunai daripada kerajaan negeri. Demikian dinyatakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ketika melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS Rumah Kelab Kompleks Sukan Penampang. Kita ada sediakan bantuan bakul makanan dan juga wang tunai kepada mereka yang terjejas akibat banjir dan juga akibat penularan pandemik COVID-19 ini. Terdahulu ketika meninjau PPS Dewan Likas Kota Kinabalu, Datuk Haji Ji mahu semua pemimpin masyarakat turun padang melawat kawasan dan penduduk terjejas banjir di negeri ini. Ia bagi memastikan keselamatan rakyat yang bukan sahaja berdepan dengan musibah COVID-19, malah bencana banjir. Sebagai wakil rakyat, kita akan melawat daerah-daerah di Sabah yang mengalami bencana ini, dan saya juga meminta kepada pemimpin-pemimpin masyarakat khususnya wakil rakyat supaya turun ke padang dan membantu rakyat yang menghadapi masalah. Beliau turut menasihatkan penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS agar mengamalkan penjarakan fizikal dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Bilik Gerakan Operasi Pejabat Daerah Tuaran dan Pejabat Daerah Kecil Tamparuli diaktifkan serta-merta pukul 4 petang tadi bagi persiapan memindahkan penduduk sekiranya paras air naik di daerah berkenaan. Perkembangan terkini bersama wartawan Saleh Jikri yang berada di Tuaran. Saleh, silakan. Baik, terima kasih Rita di studio Kota Kinabalu. Baik, sekarang saya berada di Kampung Sungai Damit Tamparuli dan dapat anda saksikan di belakang saya air sudah mula menenggelami rumah di kawasan ini, dan untuk mengetahui perkembangan status banjir di kawasan ini saya bersama-sama dengan Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah iaitu Datuk Jahim. Baik Datuk, difahamkan Bilik Gerakan Operasi Pejabat Daerah Tuaran dan juga Daerah Kecil Tamparuli telah pun diaktifkan. Apa perkembangan terkini? Ya, setelah berbincang dengan yang amat berhormat petang tadi, Bilik Gerakan Daerah Tuaran dan juga Bilik Gerakan Jawatan Kuasa Bencana Banjir Pejabat Daerah Kecil Tamparuli telah pun diaktifkan. Sekarang petugas-petugas sedang bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan maklumat semasa tempat-tempat yang telah ditenggelami air dan juga tempat-tempat yang dikenal pasti untuk memindahkan mangsa-mangsa banjir ini. Sebanyak lebih kurang dalam catatan kami di Bilik Gerakan ini lebih kurang 11 hingga 14 buah kampung
yang sudah dilanda banjir dan memperlihatkan petunjuk petanda-petanda bahawa banjir semakin naik, bas semakin naik. Dalam pada itu, Jawatankuasa Bencana Banjir Daerah sedang menguruskan logistik. Pertama, untuk memindahkan mereka yang ada keperluan. Kedua, mencadangkan, melaksanakan apa-apa bantuan yang boleh diberikan kepada mangsa-mangsa banjir ini. Selain daripada itu juga kita telah menyiapkan senarai aset untuk digunakan di dalam menghadapi suasana banjir pada kali ini. Datuk, harapan Datuk kepada penduduk di kawasan ini? Harapan saya kepada penduduk di kawasan Tamparuli khususnya dan Tuaran pada keseluruhannya ialah dalam pada kita menguruskan bantuan-bantuan banjir ini. Kerana ini baru juga telah kita lalui 2-3 bulan yang lalu. Pada masa yang sama, sangat dinasihatkan kepada semua yang terlibat supaya mengambil kira SOP compliance, di mana dalam urusan-urusan ini kita mengambil kira juga faktor-faktor SOP dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Baik, terima kasih, Datuk. Sama-sama. Baik, setakat ini dulu perkembangan yang dapat saya bawakan dari daerah Tuaran, dan kita berharap masyarakat di Tuaran bersiap sedia sekiranya diarahkan berpindah oleh pasukan keselamatan kita. Kembali bersama Rita di studio. Silakan, Rita. Saleh, terima kasih. Sementara itu, Pusat Pemindahan Sementara PPS di seluruh Sabah diaktifkan bagi memastikan keselamatan penduduk berikutan hujan lebat sejak semalam. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Syahelmi Yahya ketika ditemui RTM berkata persediaan Pusat Kawalan Operasi Bencana dalam keadaan bersiap sedia. Persediaan dan juga keselesaan mangsa-mangsa banjir yang dipindahkan buat sementara waktu, dan saya berpuas hati setakat ini. Kepada mangsa-mangsa banjir, kita nasihatkan untuk bersabar. InsyaAllah bantuan daripada kerajaan memang ada dan sedang digerakkan. Beliau berkata demikian selepas membuat lawatan di PPS, Rumah Klub Kompleks Sukan Penampang. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia PDRM dengan kerjasama pasukan keselamatan lain bersiap siaga untuk proses menyelamat dan memindahkan penduduk terjejas banjir. Jadi bagi PDRM, kami telah menggunakan sepenuhnya aset-aset yang ada di negeri Sabah, daripada dari segi penggunaan heli, bot-bot yang dimiliki oleh Marine dan juga kenderaan logistik kami yang berada di darat. Saudara, hujan lebat yang berlaku sejak semalam mengakibatkan lebih daripada 100 buah kampung terjejas dan juga banjir. Dan kalau anda dapat saksikan di belakang saya ketika ini, sebuah kenderaan di Bulatan Siga ini tidak dapat melalui jalan ini kerana air yang begitu tinggi. Justru untuk mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa, masyarakat dinasihatkan untuk terus memantau menerusi media sosial Jabatan Meteorologi Malaysia, Cawangan, Sabah. Laporan Sarifah Munazah Sarip, Berita RTM. Sementara itu, seramai 108 penduduk terjejas banjir melibatkan 16 keluarga dari kawasan perkampungan sekitar Kota Kinabalu dipindahkan ke dua pusat pemindahan sementara PPS, Dewan Serbaguna Likas dan Masjid Jamek Kampung Likas, Kota Kinabalu. Kesemua penduduk terjejas banjir terbabit dipindahkan ke PPS berkenaan bermula pukul 12.30 malam tadi berikutan banjir kilat susulan hujan lebat sejak kemarin. Ketua Unit Komuniti Pejabat Kebajikan Bahagian Kota Kinabalu, Safari Ismail, tidak menolak kemungkinan jumlah penduduk yang dipindahkan akan meningkat berikutan keadaan hujan lebat ketika ini yang menyebabkan lebih banyak kawasan dinaiki air. Kita mendapati satu bencana banjir kilat berlaku di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu, dan telah dikenal pasti beberapa buah kampung tempat telah digenangi air. Dan sehingga pagi ini pun keadaan cuaca pun masih lagi hujan, dan kita menjangkakan mungkin ada lagi pusat pemindahan yang akan dibuka. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas memantau PPS Dewan Serbaguna Likas, Kota Kinabalu.
Sementara itu, tiada penduduk Kiulu terjejas banjir walaupun hujan di negeri ini turun tanpa henti sejak semalam. Setakat ini, pihak Unit Pemimpin dan Pembangunan Masyarakat UPPM N15 Kiulu belum mendapat sebarang laporan daripada penduduk Kiulu berkaitan tempat kediaman yang ditenggelami air. Penduduk yang duduk di kawasan sungai supaya berjaga-jaga, ambil langkah berjaga-jaga, dan juga begitu juga yang tinggal di lereng-lereng bukit, karena kadangkala bukan saja banjir yang kita elakkan ini, tapi juga tanah runtuh. Beliau ditemui pemberita RTM selepas meninjau kawasan banjir di Kiulu. Sekian berita dari Sabah petang ini. Pastikan patuh arahan pihak berkuasa. Bersama kita kekang COVID-19. Kembali bersama Miza, silakan. Baik, terima kasih Rita. Jadi untuk perkembangan semasa dari Bumi Kenyalang pula, kita akan bersama Abang Muasili, Abang Abdul Samad yang akan membawakan laporan keadaan semasa banjir antara Fokus Sarawak pada petang ini. Silakan. Terima kasih Mirza. Assalamualaikum dan salam hormat. Situasi banjir di Sarawak semakin pulih. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, terdapat 679 penduduk terjejas banjir melibatkan 189 keluarga masih ditempatkan di 6 buah pusat pemindahan sementara PPS sejak pukul 4 petang tadi. Daripada jumlah itu, satu PPS masih dibuka di Kuching yang menempatkan 113 orang daripada 24 keluarga. Sementara di bahagian Serian, seramai 566 penduduk terjejas banjir melibatkan 165 keluarga masih ditempatkan di 5 PPS. Sementara itu, Jabatan Bom Bedah Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak meminta kerjasama penduduk yang terjejas banjir untuk bersama-sama melaksanakan kerja pembersihan serta membaik pulih tempat awam di kawasan masing-masing. Pengarah JBPM Sarawak, Khairuddin Rahman berkata, untuk pasca banjir kali ini, JBPM turut menghulur bantuan dan membersihkan tempat-tempat awam termasuk rumah ibadah serta dewan masyarakat yang terjejas banjir. Dalam temu ramah dengan RTM dalam slot cerita Pagi Sarawak di Kampung Sinar Budi Lama di Kuching, Khairuddin berkata kerja-kerja pembersihan di tempat-tempat berkenaan dilaksana dengan menggunakan pakai prosedur operasi standard COVID-19 termasuk melakukan sanitasi setelah selesai dibersihkan sepenuhnya. JBPM juga memberi bantuan yang serupa ke rumah persendirian yang didiami warga emas atau orang kurang upaya. Dalam pada itu, Khairuddin memberitahu JBPM Sarawak memberi respon terhadap 115 panggilan melibatkan ancaman binatang liar selain menyelamat haiwan sepanjang musim Timur Laut yang bermula November tahun lepas sehingga semalam. Respon yang paling tinggi diterima ialah membabitkan ular memasuki rumah dengan 100 panggilan dari seluruh negeri. Ini diikuti dengan 6 panggilan yang melibatkan buaya termasuk 1 kes serangan buaya di Kampung Meranet di Kota Semarahan baru-baru ini. Sebanyak 4,200 pek bantuan bakul makanan telah diagihkan kepada 4 buah kampung yang terjejas akibat banjir di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Daru. Wakil rakyatnya Syafi'i Haji Ahmad berkata pengagihan bantuan itu melibatkan Kampung Pangtre, Kampung Tengah, Kampung Lemang Pek dan Kampung Tebaang. Jelasnya bantuan tersebut untuk meringankan beban penduduk terjejas banjir. Syafi'i ditemui media selepas mengagihkan bantuan berkenaan. Beliau berkata Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Daro juga telah bersiap siaga menyediakan pusat pemindahan sementara namun tiada keperluan untuk memindahkan penduduk ke PPS berkenaan. Ini kerana kebanyakan penduduk yang terjejas hanya berpindah ke rumah saudara mara. Setakat ini keadaan air di kampung yang terlibat semakin surut. Bahagian Seribu merupakan satu-satunya zon di Sarawak yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berikutan peningkatan kes positif COVID-19. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut pelaksanaannya, kita bersama wartawan Muhammad Al-Hadi Syamsawi yang kini berada di sekatan Jalan Raya dekat Jambatan Durin, salah satu pintu masuk utama ke daerah Seribu. Teruskan dengan laporannya, Al-Hadi. Terima kasih.
kasih rakan tugas di Kuching. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. PKP di bahagian Sibu masuk hari kedua hari ini, dan PKP di bahagian Sibu ini sebenarnya merangkumi 3 daerah, iaitu daerah Sibu sendiri, daerah Kenawit dan daerah Selangau. Dan hari ini untuk menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PKP di Sibu ini, kami bersama dengan Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPD Sibu, Tuan Deputi Superintendent Arifin Bahar, untuk menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PKP di Bandar Sibu ini. Terima kasih kerana bersama kami petang ini, Tuan. Terima kasih. Jadi, Tuan, setakat ini berapa banyak sekatan jalan raya didirikan di Sibu ini? Okey, untuk sekatan jalan raya di bahagian Sibu didirikan 4 sekatan jalan raya. Yang pertama tempat kita berdiri sekarang iaitu di Jambatan Durin. Yang kedua adalah di Bulatan Peradom. Ini adalah laluan utama masuk dan keluar ke daerah Sibu. Selain daripada itu, ada 2 lagi sekatan jalan raya lebih untuk beri tumpuan kepada kluster Pasai, iaitu di Rumah Layang dan juga Rumah Langi. Seterusnya satu lagi di Rumah Bujang, Jalan Pasai Siong dan Tekuk. Jadi, Tuan, setakat ini bagaimana pula dengan operasi pemantauan SOP di kalangan peniaga dan orang awam di Bandar Sibu ini, Tuan? Untuk tim pemantau, PDRM telah mewujudkan 10 tim merangkumi anggota tugas am, jenayah, narkotik dan juga JPJKK sendiri di bawah saya, yang terdiri juga bantuan daripada agensi lain termasuk daripada ATM, daripada SMC, begitu juga daripada Rela, untuk membantu kita untuk menyemak pematuhan SOP di premis-premis perniagaan di sekitar Sibu. Jadi ada lokasi tumpuan tak di Sibu, Tuan? Kita sebenarnya tidak, selagi ada pusat perniagaan kita akan pantau. So kita bertugas 24 jam. Saya lebih kurang dalam 150 orang setiap hari 24 jam. Terima kasih kerana bersama kami petang ini, Tuan. Jadi sekian sahaja laporan kami dari Bandar Sibu ini, dan untuk penonton yang berada di rumah, terima kasih kerana kekal di rumah, dan untuk mereka yang terpaksa membeli barangan keperluan untuk keluarga masing-masing, patuhilah SOP yang telah digariskan dengan memakai pelitup muka, menjaga penjarakan sosial dan kerap membasuh tangan mereka. Sekian sahaja laporan saya, Al-Hadi Syamsawi dari Bandar Sibu ini, kembali bersama rakan setugas di Kuching. Silakan. Terima kasih Al-Hadi. Kita ke berita seterusnya. Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika di Sarawak, kecuali di bahagian Sibu, adalah dibenarkan beroperasi sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula esok hingga 31 hari bulan ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, bagaimanapun berkata, pengusaha Taska dan Tadika perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP pembukaan pusat berkenaan yang telah ditetapkan sebelum ini. SOP yang ditetapkan ialah pengusaha perlu melakukan proses nyakuman premis dan peralatan di premis mereka selain memberi taklimat kepada ibu bapa dan guru atau pengasuh sebelum beroperasi. Pengusaha juga perlu memastikan penjarakan fizikal dan kanak-kanak yang hadir diperiksa suhu badan selain mengamalkan pemakaian pelitup separuh muka. Bercakap kepada pemberita selepas majlis menyantuni petugas Barisan Hadapan di Kuching, Datuk Seri Fatimah menjelaskan kebenaran bagi pembukaan Taska dan Tadika itu adalah sebagai sokongan kepada ibu bapa bekerja yang memerlukan tempat yang selamat untuk menghantar anak-anak mereka. Setakat ini tiada kes jangkitan COVID-19 di Taska atau Tadika dilaporkan di Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah berkata peranan para petugas Barisan Hadapan dalam membantu kerajaan menangani penularan COVID-19 amat dihargai. Sehubungan itu, orang awam perlu terus mematuhi prosedur operasi standard sebagai sokongan kepada petugas Barisan Hadapan agar usaha mengekang penularan wabak itu membuahkan hasil. Dalam majlis ini, sebanyak 180 pek makanan disumbangkan oleh sebuah restoran makanan segera kepada petugas barisan di Kuching sebagai menghargai tugas dan komitmen mereka. Sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Mirza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Abang Mak Sili.
Penguatkuasaan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 kurungan Akta 446 menjadi fokus Jabatan Tenaga Kerja Negeri Perak. Jadi untuk memastikan majikan kekal patuh pada aspek kebajikan pekerja tempatan dan juga asing. Jadi untuk laporan penuh langsung ke Perak bersama Nur Ain Abu Bakar. Silakan. Ya, terima kasih Angkasa Puri. Kebajikan pekerja tidak kiralah pekerja tempatan atau pekerja asing perlu diberi perhatian terutamanya berkait permasalahan kepadatan penghuni di rumah penginapan disediakan majikan. Perkara itu perlu tidak boleh dipandang ringan kerana keadaan bersesak-sesak di rumah penginapan boleh menyumbang kepada penularan jangkitan berskala besar wabak COVID-19. Memantau pematuhan prosedur operasi standard SOP hal berkenaan, Jabatan Tenaga Kerja JTK Negeri Perak fokus menguatkuasakan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 Akta 446. Ikuti laporan wartawan Nur Syahana Kamarudin. Menerusi operasi ini, JTK Negeri Perak mengadakan operasi penguatkuasaan yang turut berlangsung serentak di seluruh negara. Operasi khas ke atas asrama dan penginapan pekerja antara strategi jabatan dalam memastikan penguatkuasaan berterusan terhadap majikan di bawah Akta 446. Menurut Pengarah JTK Perak, Muhammad Fauzi Abdul Ghani, majikan berhadapan tindakan undang-undang jika melakukan kesalahan berkaitan. Tetapi di kilang tadi kita lihat memang terlalu kotor kan dan tidak sepatutnya pihak menjadikan memberi kemudahan begitu kepada pekerja dan ianya juga mungkin boleh menyebabkan berlakunya penularan wabak COVID-19. Di bawah Akta 446, majikan wajib mendapatkan sijil perakuan penginapan daripada pihak JTK sebelum menempatkan pekerja di asrama berkenaan. Selain itu, majikan perlu menempatkan pekerja mengikut saiz bilik termasuk penyediaan fasiliti yang mencukupi kepada penghuni asrama. Kalau kita lihat dari segi penjarakan katil memang tidak ikut. Majikan juga tidak menyediakan almari berkunci dan juga kita lihat ruang udara pun tidak disediakan, tidak kondusiflah untuk mereka tinggal dan first aid kit pun tidak disediakan oleh pihak majikan. Hari ini saya berada di salah sebuah kawasan penginapan yang disediakan untuk pekerja asing di sini, antara lain untuk memastikan majikan mematuhi peraturan di bawah Akta 446 iaitu memberi standard penginapan yang baik kepada pekerja asing meliputi keselamatan dan juga kebersihan. Hasil operasi ini, pihak JTK telah membuka 4 kertas siasatan berikutan kegagalan majikan menyediakan kemudahan yang sepatutnya kepada pekerja. Setakat ini, JTK Perak telah membuka 10 kertas siasatan membabitkan pelbagai kesalahan di bawah Akta 446. Nur Syahana Kamarudin, Berita RTM. Majlis Bandaraya Ipoh MBI sentiasa memantau tahap pematuhan orang ramai terhadap prosedur operasi standard SOP di pasar besar di sekitar Ipoh dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ini. Pengarah Kanan Sektor Pentadbiran dan Operasi Majlis Bandaraya Ipoh MBI Musadun berkata kira-kira 69 orang penguatkuasa MBI ditugaskan untuk menjalani pemeriksaan berkala di 19 buah pasar besar di Ipoh. Jelas beliau, situasi di kesemua pasar besar di Ipoh terkawal dan orang ramai juga cakna mengenai garis panduan ketika membeli barangan di sebuah gerai pada satu-satu masa. Dan pelanggan pun amat tahu bahawa mereka bila berada je di pasar, mereka tidak dibenarkan untuk berada lebih daripada 3 orang di satu-satu tempat urusan pembelian. Jadi kerana itulah kita dapati walaupun 813 penjaja yang sedang beroperasi di pasar besar pada masa ini, kita tak nampak suasana yang kelang kabut dan sebagainya. Semuanya memang sentiasa patuh kepada apa yang kita arahkan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Pasar Besar Ipoh. Tambah beliau, setakat ini tiada tindakan yang dikenakan, sebaliknya pihak MBI hanya memberi nasihat dan teguran kepada orang ramai yang tidak mematuhi SOP.
Penanaman padi pulut di Parit Tanjung Piandang Perak berpotensi untuk dibangunkan bagi memenuhi permintaan sekuriti makanan negara. Esko Pertanian, Peladangan dan Industri Makanan Perak, Razman Zakaria berkata, penanaman padi jenis varieti pulut siding atau MR47 di kawasan berkenaan mampu memperoleh pendapatan bersih lebih RM12,000 untuk setiap 1 hektar semusim. Jelas beliau, Jabatan Pertanian Negeri bercadang untuk menggazetkan satu kawasan yang dipilih dengan keluasan mengikut kesesuaian untuk tanaman padi pulut seperti varieti pulut siding. Pendapatan kasar jualan beras tu lebih kurang 16,900. 16,900. Pendapatan bersih per hektar RM12,471. Jadi kalau tanam tanah biasa keluasan lebih kurang 2 hektar tak? 2 hektar lebih kurang 4 hektar, 2 hektar berarti kalau 2 hektar lebih kurang 32,000 satu musim, 60,000 lah. 5,000 pendapatan sebulan. Memang dia terkeluar daripada B40 lah. Tambah beliau, Malaysia mengimport beras pulut sebagai makanan sampingan dengan nilai kira-kira RM30 juta setahun. Justru dengan penanaman padi pulut di kawasan yang akan digazetkan kelak, ia dapat mengurangkan kadar nilai ekspor beras berkenaan. Beliau memberitahu pemberita pada pelancaran program padi pulut tempatan di Kampung Parit Tanjung Piandang di Parit Buntar. Sekian paparan berita dari Perak. Kita kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Ain dari Perak. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali selepas itu. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Hajat untuk melihat Wakil Tunggal Negara Gandingan Go Vishem Tan V Kiong menjulang kejuaraan badminton Yonex terbuka Thailand tidak kesampaian. Ini selepas bekas bergu lelaki nombor 1 dunia itu tumpas dalam 3 set kepada pasangan Taiwan Liang Wang Qilin pada aksi final sebentar tadi. Vishem dan V Kiong bermula agak perlahan pada set pertama sekaligus dimanfaatkan sepenuhnya pihak lawan untuk menang 21-16. Bersambung set kedua, pemenang pingat perak Olimpik Rio 2016 itu mula mempamerkan peningkatan. Mereka berjaya memberikan tentangan lebih sengit untuk mencatat kemenangan 23-21 sekaligus mengheret perlawanan ke set penentuan. Aksi di set ketiga agak seimbang, namun Vishem dan V Kiong kerap melakukan kesilapan mudah yang memberi kelebihan kepada gandingan Liang dan Qilin untuk menang dengan keputusan 21-19. Ia sekaligus menyaksikan kekalahan ketiga berturut-turut bergu profesional negara itu kepada lawan yang sama sejak 2019. Biarpun gagal menjulang trofi, pencapaian ini boleh dibanggakan, apatah lagi ia adalah kejohanan pertama mereka selepas 10 bulan tanpa aksi kompetitif akibat pandemik COVID-19. Mereka bagaimanapun berpeluang untuk menebus kekecewaan apabila bakal menyertai kejohanan Toyota terbuka Thailand yang bermula Selasa ini. Laporan itu mengakhiri berita wilayah hari ini. Sentiasa mengimbas My Sejahtera di lokasi yang anda tujui dan bersama-sama kita cegah penularan COVID-19 kerana kita masih belum menang. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.